أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata salat as-subhi fil jama'ati faka'annama qama al-laila kullahu." Barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjemaah, pahalanya seakan-akan dia telah melakukan qiyamul lail sepanjang-panjang malam. InsyaAllah kita semua dah dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam insyaAllah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar sirah berkaitan dengan seorang khalifah yang adil yang bernama Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Umar bin Abdul Aziz bin Marwan Al-Khalifatul Salih, diberi gelaran Abu Hafsin sama dengan gelaran moyangnya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, juga diberi gelaran Abu Hafsin ataupun dipanggil kunyah. Khamisul Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu ini disenaraikan termasuk di kalangan 5 Al-Khulafa Ar-Rashidin. Al-Khulafa Ar-Rashidun kita semua tahu ada 4 orang aja. Yang pertama Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. 4 orang aja. Tiba-tiba datang Umar Abdul Aziz yang dia ni merupakan khalifah Bani Umayyah yang ke-8, diletakkan sebaris senarai dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun. Beliau disenaraikan menjadi orang yang ke-5. Qala Sufyan Al-Thawri, seorang tabi'in, Sayyidina Sufyan Al-Thawri berkata, Al-Khulafa'u khamsatun, khalifah ini ada 5. Mana Khulafa Ar-Rashidun ada 5. Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz. Akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Wulida Umar bi Halwan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di sebuah lokasi bernama Al-Hilwan atau Hulwan, qaryatun bi Misra, sebuah perkampungan di Mesir. Dia lahir di
sebuah perkampungan bernama Hilwan ataupun Halwan di Mesir. Wa abuhu amirun alaihi sanata ihda wa qila 63. Ketika bapa beliau Abdul Aziz menjadi YB di sana, di perkampungan tersebut, pada tahun lebih kurang 61 ataupun 63 Hijrah. Wa ummuhu, dan ibu beliau bernama Ummu Asim bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan sembarangan punya keturunan, ya, keturunan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu daripada sebelah mak dia. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini dikategorikan cicit kepada Umar Al-Khattab. Saya ulang balik nama mak dia. Ummuhu, mak dia bernama Ummu Asim. Maknanya dia ada adik-beradik lain lah. Dia bernama Asim, ibu kepada Asim. Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya tuan-tuan macam mana Umar Al-Khattab ini ataupun mak dia ni datang daripada keturunan Umar Al-Khattab. Satu malam tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini berjalan di kota Madinah. Dan kita pun sedia maklum, bagi orang yang membaca sirah ni, dia reti, dia faham khalifah yang pertama dalam dunia ni yang buat rukun tetangga. Saya tak tahu belah Kedah panggil apa. Rukun tetangga ni yang jaga malam tu lah. Sekarang semua pakai guard. Ya, ada pak guard, lagi-lagi rumah-rumah orang kaya tu semua pakai guard belaka. Zaman dulu ada panggil rukun tetangga. Bergila-gila lah orang kampung, jaga kampung, pusing kampung kan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita baca sejarah dia jaga rakyat ni tuan-tuan, jaga sungguh. Dia punya jaga rakyat dia, mengalahkan bapak jaga anak. Siang, malam, pagi, petang, Umar Al-Khattab jaga rakyat dia. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah lebih kurang 10 tahun. Siang tengok keadaan rakyat, tengok perkembangan terkini tentang perkembangan tentera Islam, sejauh mana kemarahan mereka. Itu waktu siangnya. Melihat keadaan pemerintahan negara. Pada waktu malam, dia akan round kota Madinah, nak tengok rakyat dia ada tempat tidur ke tidak, cukup makan ke tidak, dan sebagainya. Satu malam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tengah jalan-jalan dalam kota Madinah. Dia pun berasa letih. Dia pun bersandar dekat sebuah rumah. Ada rumah dekat situ. Dia pun bersandar dengan pembantu dia. Tengah-tengah dia bersandar tu, dia dengar ada orang bersembang dalam rumah ni. Ya. Ada dua beranak, anak dengan mak bersembang. Mak dia kata dekat anak, bahasa mudah lah, Kak Long. Kak Long tu anak dia lah. Kak Long, Along siapkan cepat, besok kita nak berniaga ni. Niaga dekat pasar. Susu kita tu tak cukup. Diorang ni anak badan niaga susu. Dan mak dia kata, tambahkan air dalam susu. Susu tu tak cukup, tambah air, biar banyak. Omar dengar je anak beranak ni bersembang. Lalu Kak Long ni, anak perempuan, dia kata apa? Mak, mana boleh tambah air dalam susu? Itu menipu namanya. Susu-susu lah, tambah air jadi lain lah. Tak betul dah tu. Mak dia kata, kau tambah je lah, kau jangan cakap banyak. Buat aja. Jadi anak dia kata apa? Mak, baru-baru ini Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala kata apa? Jangan ada sesiapa pun yang menambah air dalam susu, itu menipu. Laisa minna man ghasyana. Nabi bersabda, bukan di kalangan kami mereka yang menipu. Nabi tak mengaku umat. Orang berniaga kena ingat. Kadang-kadang orang berniaga air tuan-tuan, saya tak tahu, mungkin tak berlaku kawasan ni.
Kalau tempat kita orang tu nampak orang niaga pasar malam, dia niaga dekat dengan masjid, air tu dia rembat air masjid, kau tahu. Air masjid tu untuk masjid lah, kau pergi rembat buat apa? Lepas tu dia jual. Orang pun beli. Dah lah jual air paip tu. Dah lah air paip masjid dah tu. Kan, nak berniaga air ke apa? Air sendiri. Kalau nak guna air masjid kena minta izin. Mana boleh ambil macam tu? Bohong semua tu, nipu. Satu, yang pesen berniaga hari Jumaat pun satu juga. Orang dah azan, masuk azan kedua, duk melantak lagi dekat luar. Ada juga. Maka Umar Al-Khattab warning, pesan, jangan menipu kalau berniaga. Laisa minna man ghasyana. Nabi bersabda, bukan di kalangan kami mereka yang menipu kami. Jadi anak dia kata, tak boleh mak, tak boleh tambah air susu tu, jangan ditambah dengan air susu je lah. Mak dia kata, engkau buat aja lah, kau jangan cakap banyak. Apa kata anak ni? Mak dia kata, engkau buat je lah, Omar bukan nampak. Omar tak nampak, Omar dengar je. Lalu apa anak tu kata? Wahai ibu, kalau Omar tak nampak sekalipun, tetapi Tuhan Omar maha melihat apa yang kita lakukan pada malam. Bila perempuan tu kata macam tu, budak perempuan tu kata macam tu, Omar pun kata dekat pembantu dia, jom bangun, kau tanda rumah ni. Kau tanda rumah ni. Dia cerita P.Ramlee dah tuan tanda. Bukan tanda pangkah lah. Tak tahu tanda apa. Tanda, aku nak datang besok. Umar Al-Khattab balik ke rumah dia. Besok pagi dia tanya dekat anak dia. Dia kata, wahai anak, siapa di kalangan korang yang nak kahwin? Yang nak kahwin, bukan yang belum kahwin, yang nak kahwin. Umar Al-Khattab kata, malam tadi abah dah jumpa calon. Dalam sirah kata, Umar cakap, wallahi demi Allah, kalau abah ni masih ada rasa keinginan pada orang perempuan, makna masih kuat lagi, strong lagi, saya aku akan kahwin dengan perempuan tu. Tapi dek kerana abah ni dah berumur, dah sibuk, tak ada masa dah nak layan benda macam ni, abah offer dekat korang. Kalau abah tak sibuk, tak busy, abah khidmat dah budak pun. Gitulah bahasanya. Abah ambil dulu dia ni, korang tak dapat. Lalu bapak dia tanya, Omar tanya, siapa yang nak? Dia offer dekat anak-anak dia. Maka dalam ramai-ramai anak Omar, ada seorang anak bernama Asim. Saya, ya abah, saya nak kahwin. Dia bagi saya kahwin dengan perempuan itu. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pergi dekat rumah makcik ni dan meminang anak makcik ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu, anak-anak khalifah ni, terutama al-khulafa ar-rasyidun ini, dia ambil ataupun dia cari menantu orang-orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tuan-tuan baca kisah para alim ulama terdahulu, para tabi'in yang saleh-saleh ini, diorang akan carikan menantu-menantu diorang ni orang-orang yang saleh, dan diorang cukup tak berkenan nak mengawinkan anak mereka dengan anak-anak khalifah, anak-anak raja, cukup tak berkenan. Sebab tu bila kita baca sejarah ni, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak cari anak orang kaya, dia tak cari anak orang loaded, dia tak cari selebriti, artis, model dan sebagainya. Dia cari apa dia? Perempuan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Dikahwini orang perempuan dengan sebab 4 perkara. Yang pertama apa dia? Li jamaliha, dengan sebab kecantikannya. Yang kedua dengan sebab apa? Lima liha, dengan sebab hartanya. Ada orang kahwin dengan sebab lawa, cun. Kan? Lawa ni penting juga tuan-tuan. Kau tak lawa tak hadiah, kau jangan. Cuma lawa tak lawa tu terpulang pada kita. Ada orang kita tengok tak lawa pun, tapi lelaki dia kata lawa gila ni. Tak apalah, ikut kau lah, jangan ikut orang lain. Kan? Kau nak kahwin ikut kau. Itu yang pertama, li jamaliha.
Yang kedua, ada orang kahwin dengan sebab lima liha, dengan sebab perempuan tu kaya, kan, duit banyak. Jadi bila kita kahwin dengan dia, kita tak pening kepala, dia sponsor belaka. Ada tu, ada. Kalau ada, tolonglah cari. Mati aku buat live ni. Yang kedua. Yang ketiga, linasabiha, dengan sebab keturunannya. Ada orang cari keturunan syarif kalau lelaki, perempuan syarifah. Saya boleh sebut pasal syarif-syarifah, saya teringat satu cerita, tuan-tuan, ya. Ada seorang hamba Allah ni, dia cerita kat saya. Dia kata dia kahwin dengan perempuan ada syarifah. Mana keturunan syarif ni keturunan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, anak Nabi SAW. Dia ni tak ada syarif pun, kampung orang jengka gitulah, orang faham. Dia berkahwin dengan seorang perempuan ni, tuan-tuan. Di Kemaman ni ada satu kawasan perkampungan tu, diorang cukup jaga keturunan diorang, keturunan Sayyid dengan Syarif. Kalau lelaki dia panggil Sayyid, perempuan dia panggil Syarifah. Dia kata dia berkahwin dengan perempuan ni. Keluarga dia tak terima lah, keluarga perempuan tu tak terima, sebab dia tak ada Sayyid. Sebab nanti bin tu, dia akan bin Sayyid. Kau mana ada Sayyid, kau Sayyid kedai mamak dia lah, maknanya macam tu kan. Jadi dia kata bila dia kahwin dengan perempuan ni, keluarga tak terima. Dekat 2 tahun, keluarga tak terima. Sampailah dia dapat anak. Bila dapat anak, barulah keluarga perempuan tu boleh terima dia sebagai ahli keluarga dia. Sampai macam tu, tuan-tuan. Itu yang kahwin dengan sebab nasab, keturunan. Yang keempat, Nabi kata walidiniha. Kita berkahwin dengan perempuan ni dengan sebab perempuan ni beragama, mutadayyinatun, menjaga agama. Maka dalam empat ni Nabi kata apa? Fasfar bidzatid din taribat yadaka. Kau carilah perempuan yang ada agama, engkau akan selamat. Tu cara nak menikah, cari yang ada agama. Cari yang ada agama. Orang perempuan bila ada agama ni, kot mana pun insya-Allah dia selamat, kita selamat, keluarga pun selamat. Tu. Semua orang ada masalah, semua orang ada emosi dia, semua orang ada perangai dia. Tapi kalau perempuan tu ada agama, kita nasihat dia, kita cakap, lambat laun dia akan fikir, dia akan balik pada agama dia. Itu penting sangat cari yang ada agama. Kalau tuan-tuan kata, tapi tu Ustaz, saya ni kahwin dulu main hantam aja, tak dapat yang ada agama, macam mana? Tak apa, cari seorang lagi. Gitu tuan-tuan. Itu pun kalau ada berani. Kalau tak berani, jangan cik nahas. Gitu ya. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu cari yang ada agama untuk anak dia. Maka anak dia Asim ini berkahwinlah dengan perempuan tadi. Walaupun anak penjual susu, anak niaga biasa, mereka pasar malam je pun. Tapi at-taqwa, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila Asim kahwin dengan perempuan ini, dapatlah seorang anak perempuan diberi nama Ummu Asim. Bila perempuan dah besar, anak Asim dah besar, berkahwin, dia dapat anak, maka diberikan nama Ummu Asim. Dan Ummu Asim ni berkahwin dengan Abdul Aziz, dapatlah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi Umar Abdul Aziz cicit kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mak dia cucu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana biwajhi Umar syajjatun. Umar Abdul Aziz, tuan-tuan, muka dia ada parut. Darabathu dabatun fi jabhatihi wa huwa ghulamun. Ceritanya di zaman bapa dia ni Abdul Aziz menjadi YB di Mesir, bapa dia ada kandang kuda. Bapa dia ada bela beberapa ekor kuda. Lalu satu hari bapa dia ni bawa Umar Abdul Aziz masuk kat kandang kuda. Tengok ni kuda abah kau ni, yalah,
anak YB, anak YB kan, memang confirm lah banyak kuda. Tengah-tengah leka tengok kuda ni tuan-tuan, tiba-tiba salah seekor kuda ni sepak terajang khapang kat belakang, kena melekat dekat muka Umar Abdul Aziz, mengalir darah dekat muka dia. Faja'ala abuhu yamsa'u dam anhu wa qal in kunta ashajja bani umayyah innaka la sa'idun, akhrajahu ibnu Asakir. Bila kuda tu sepak tuan-tuan, terpelanting Umar Abdul Aziz, mengalir darah dekat muka dia. Bapak dia pangku dia dan sapu darah dekat muka anak dia. Apa kata bapak dia? Wahai anakku, kalaulah engkau orangnya yang dimaksudkan si berparut daripada keturunan Bani Umayyah, engkau seorang anak yang bahagia wahai anakku. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Lain macam kan? Confirm tak faham. Bapak dia kata apa? Wahai anakku, kalau engkau lah orang yang dimaksudkan yang berparut di kalangan keturunan Bani Umayyah, engkau seorang anak yang beruntung. Apa cerita tuan-tuan? Apa cerita? Ceritanya begini. Kana Umar bin Khattab yaqul min waladi rajulun biwajhihi syajjatun yamla'ul arda adlan, akhrajahu Tirmizi. Dulu moyang dia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Sayyidina Umar pernah kata, nanti akan lahir di kalangan keluarga aku, zuriat keturunan aku, akan ada seorang budak yang akan lahir, di wajahnya ada parut, yang mana budak ini besok, anak cucu cicit aku ini besok, yang ada parut dekat muka dia ni, akan memerintah dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan. Jadi tuan-tuan, Umar Al-Khattab ini, orang panggil apa, dia macam kasyaf gitu. Dia nampak akan lahir pada zuriat dia seorang yang berwajah dia berparut dan akan memerintah dengan penuh keadilan. Perkara ini berlaku pada para sahabat. Allah buka hijab, nampak benda akan datang dengan izin Allah. Sebagai contoh, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal, dia pernah kata dekat anak dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata, wahai Aisyah, nanti kalau abah mati, harta pesaka abah ni engkau akan berkongsi dengan adik perempuan kau. Engkau akan berkongsi dengan adik perempuan kau. Padahal Sayyidatina Aisyah mana ada adik perempuan? Dia tak ada adik perempuan tuan-tuan. Dia ada adik lelaki. Takdir Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan masa tu isteri dia mengandung. Bila isteri dia bersalin, tengok-tengok keluar-keluar baby girl. Confirm lah adik kepada Sayyidatina Aisyah. Nak bagi tahu tuan-tuan, kuatnya firasat dia orang-orang dahulu, para sahabat Nabi, orang-orang yang saleh, dia tahu. Dengan izin Allah dia tahu anak ni lelaki ke perempuan. Dalam perut tu dia tahu. Kita zaman sekarang ni siap scan. Oh baby girl, suka sangatlah baby girl. Mak dia belikan baju baby girl bla bla bla, keluar-keluar baby boy, ambil kau. Mak tak puas hati pakaikan juga. Dah besar jadi sajat. Elok sangatlah tu. Kau jangan buang tebiat. Jadi tuan-tuan semua, Umar Al-Khattab kata apa? Satu hari nanti akan lahir daripada zuriat keturunanku seorang anak yang di mukanya ada parut, dan anak ini akan memerintah dengan penuh keadilan. Fasaddaqa dhanna abihi fihi. Jadi bila Umar Abdul Aziz kena sepak dengan kuda tu tuan-tuan, berdarah muka dia, berparut muka dia, bapak dia terus teringat perkataan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan bapak dia kata apa? Harap-harap engkaulah orangnya wahai anakku. Wa akhraja Ibnu Sa'd anna Umar bin Khattab qala laisa syari min dhu syai'in min waladi alladhi yamla'uha adlan kama muli'at jawran. Umar Al-Khattab pernah berkata juga, satu hari nanti akan lahir daripada zuriat keturunanku seorang yang berparut mukanya
yang memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana dunia dipenuhi dengan kezaliman. Wa akhraja an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sayyiduna Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab, pernah berkata, kunna natahaddatsu anna dunya la tanqadi hatta yali rijalu min ali Umar. Kami dulu anak beranak bersembang sama-sama, anak beranak berkata apa? Dunia ini takkan kiamat sehingga Allah Ta'ala akan lahirkan daripada zuriat Umar Al-Khattab seorang yang memerintah dengan penuh keadilan, dan orang itu berparut mukanya, ya'malu bi'amali Umar bin Al-Khattab, cara pemerintahannya seperti cara pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tadi Allah, tuan-tuan, sebelum lahir Umar Abdul Aziz, lahir seorang cucu kepada Umar Al-Khattab, anak kepada Abdullah bin Umar bernama Bilal. Ya, Umar Al-Khattab ada seorang cucu nama Bilal bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang budak ni lahir-lahir, muka dia ada syamah. Syamah ni tanda, ada tanda. Kan orang kan ada tanda tak lalat gitu kan. Tak tahulah besar ke kecil, saya tak tahu. Tapi ada tanda muka budak tu. Jadi bila dia lahir, seluruh anak-anak kata, ni kot. Ya, yang bakal memerintah dengan penuh keadilan. Orang kata dia lah, Bilal tu. Tiba-tiba bukan. Dia tak jadi khalifah pun budak tu. Maka ditakdirkan Allah, ianya berlaku kepada siapa? Umar Abdul Aziz. Maknanya tanda tu bukan keluar masa dia lahir, tapi tanda tu berlaku bila dia kena sepak dengan kuda. Gitu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan kena sepak dengan kuda, tu ada harapan tu tuan-tuan. Kena sepak kuda tak apa, jangan belasah pil kuda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jama'al Qur'ana wa huwa saghirun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menghafal Al-Quran semenjak kecil. Wa ba'athahu abuhu ila al-Madinati yata'addabu biha. Dia kan lahir dekat mana? Dekat Mesir. Bapa dia hantar belajar di Madinah Al-Munawwarah. Zaman tu Madinah penuh dengan orang-orang alim, orang-orang saleh, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yakhtalifu ila Ubaidillah bin Abdullah yasma' minhu al-ilm. Beliau belajar agama ini dengan seorang ulama tabi'in bernama Ubaidillah bin Abdullah. Falamma tufiya abuhu talabahu Abdul Malik ila Dimashq wa zawwajahu binatahu Fatimah. Kemudian bapa Umar Abdul Aziz, mana Abdul Aziz yang menjadi YB dekat Mesir ini, meninggal dunia. Bila Abdul Aziz meninggal dunia, khalifah yang berada di Damsyik di Syria, masa itu ibu kota kerajaan Islam Bani Umayyah di Damsyik, Syria, khalifahnya bernama Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan ni tuan-tuan, dia minta Umar Abdul Aziz yang masa itu berada di Madinah untuk datang ke Damsyik. Dia pun datang ke Damsyik, lalu dikahwinkan Umar Abdul Aziz dengan anak Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kahwin dengan anak Khalifah bernama Fatimah bintu Abdul Malik. Wa kana qabla al-khilafati ala qadami salahi aidan, illa annahu kana yubaligh fi tana'umi. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan semua, sebelum dilantik menjadi khalifah, beliau seorang yang saleh, yang baik, latar belakangnya baik, track recordnya baik. Cuma kalau orang tak puas hati dengan Umar bin Abdul Aziz, kalau orang nak kritik Umar Abdul Aziz, orang tak boleh kritik masa dia jadi khalifah, tapi orang boleh kritik dia masa dia jadi YB. Dia sempat jadi YB di Madinah. Apa kritikan tersebut tuan-tuan? Kana yubalighu fi tana'umi. Umar Abdul Aziz ni masa dia jadi YB di Madinah, dia orangnya agak nak panggil apa? Yubaligh fi tana'um ni berlebih-lebihan dalam nikmat, kesenangan.
Jadi kalau orang tengok pakaian dia, orang kata, oh dahsyat baju YB, smart gila YB kau. Gitu, orangnya smart, jubah dia, serban dia, kenderaan dia, nampak YB lah senang cerita. Gitu. Kalau orang nak kata dia, orang tak kata dia ketika dia khalifah, orang kata dia ketika jadi YB. Tapi bila dia jadi khalifah tuan-tuan, kehidupan dia berubah, totally berubah terus. Berubah jadi fakir miskin radhiyallahu taala anhu. Kita terbalik. Kita kalau time jadi orang biasa, kita sengkit tuan-tuan. Jadi YB macam masyhur. Gitu. Itu YB. Jadi MB masyhur, panjang lagi. Jadi menteri masyhur. Panjang, mat arid disukun tuan-tuan dipanggil. Kaya kan, lagi hebatlah, lagi berharta, banyak duit. Okey. ثم إن الوليد قال زيد بن أسلم فلما ولي الوليد خلافة أمر عمر على المدينة. Ketika Al-Walid menjadi khalifah, anak kepada Abdul Malik, ganti anak dia nama Al-Walid. Anak dia melantik Umar Abdul Aziz menjadi YB di Madinah. Fawaliyaha min sanati 86 ila sanati 93. Kemudian Umar Abdul Aziz menjadi YB di Madinah daripada tahun 86 Hijri sehingga tahun 93 Hijrah. Daripada tahun 86 Hijrah sampai tahun 93 Hijrah. Qala Zaid bin Aslam an Anas radhiyallahu ta'ala anhu ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة. Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sedia maklum, Sayyiduna Anas bin Malik merupakan antara para sahabat Nabi yang panjang umurnya, yang paling akhir meninggal di Iraq kalau tak silap saya. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata apa? Aku tak pernah sembahyang di belakang seorang imam yang sembahyangnya betul-betul menyerupai sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di belakang Umar Abdul Aziz. Maknanya detail. Dan Anas bin Malik ini kita bukan tak kenal dia. Seorang sahabat yang membesar di rumah Nabi SAW. Yang menjadi pembantu Nabi sejak dia kecil. Kan Anas bin Malik ni masa dia kecil, mak dia datang bawa jumpa Nabi. Mak dia kata, ya Rasulullah, hadha Unais. Ini anak kecilku Unais. Tasghir daripada Anas. Ambillah anakku ya Rasulullah. Buat sebagai khadam ataupun khadim, pembantu engkau ya Rasulullah. Maka Nabi doakan dia kan dengan 3 doa. Allahumma atil umrahu, Allahumma aksir amwalahu wa adkhilhul jannah, dan pelbagai riwayat yang lain. Jadi Anas bin Malik ni dia duduk dengan Nabi lama. Dia tengok Nabi, dia semayang belakang Nabi, dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi bila dia dah tua, dia kata aku semayang banyak di belakang imam-imam, hanya seorang ni saja sembahyang dia betul-betul mirip sembahyang Rasulullah SAW. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika itu Umar Abdul Aziz menjadi YB di Madinah. Qala Zaid, fakana yatimmu ruku'a wa sujuda wa yukhaffif al-qiyam wal qu'uda. Dia kata bagaimanakah cara sembahyang Umar Abdul Aziz? Dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan dia meringankan qiyam. Maknanya Umar Abdul Aziz kalau jadi imam, dia tak baca panjang-panjang. Sebab apa? Meraihkan makmum. Sebab tu kita ni lainlah kalau macam masjid tuan-tuan ni kan, dah biasa dengan makmum yang biasa datang, kita baca panjang dia tak kisah kan. Tapi kalau contohlah orang kata masjid dekat airport, masjid ni orang akan datang untuk sembahyang subuh, nak bekerja ke lapangan terbang. Anak cerita pasal bab sembahyang ni teringat, ada kawan cerita. Dia pergi KLIA tuan-tuan, nak naik kapal terbang.
Jadi kan dalam KLIA itu kan ada surau. Kebetulan dia sampai-sampai dah di imam, dia pun follow lah. Member ni nak naik flight kau tu. Pagi Jumaat lah sama macam pagi ni. Imam tu lantak baca surah Sajdah, kau tahu tak? Dalam surah airport, member dia punya bengang, jangan cakap, "Oi, aku nak naik kapal terbang." Oi, kan bengang. Aku datang, dia kata aku nak mufarakah dah. Dia boleh lantak baca surah Sajdah, aku punya bengang. Kalau masjid macam ni tak apalah, orang tak kisah. Orang kata Kedah ni pula Jumaat cuti kan, member nak naik kapal terbang, Mamat tu boleh baca. Dia kata aku punya bengang. Itu orang panggil Tok Imam tak cerdik, kau tahu tak? Kau tak reti ke ni surau ni orang nak musafir, kau melantak baca surah Sajdah? Tuan-tuan, tak betul cara macam tu. Jadi Omar Abdul Aziz, kalau dia sembahyang jemaah, dia akan tengok, dia kan YB, dia akan sembahyang masjid ni dulu. Zaman dulu tuan-tuan, dialah YB, dialah imam 5 waktu. Zaman dulu, once upon a time. Zaman sekarang mana ada kan? YB sibuk, dah sibuk masbuk lah YB tu. Jarang lah orang kata YB tu boleh jadi imam. Bukan tak ada, ada. Kalau imam nampak YB sila YB naik lah. Itu pun bukan semua YB yang berani jadi imam tuan-tuan. Yang ketua beramai tak lepas baca Fatihah. Tapi dulu siapa-siapa yang jadi YB, khalifah, dialah imam. Gitu. Qala wa akhraja Abu Nuaim wa su'ila Muhammad bin Ali bin Al-Husain an Umar bin Abdul Aziz. Ditanya kepada Muhammad bin Ali bin Al-Husain tentang Umar bin Abdul Aziz, faqala huwa najibu Bani Umayyah. Ditanya, seorang tabi'in ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz, siapakah Umar Abdul Aziz? Maka apa kata tabi'in ini? Umar Abdul Aziz ialah Najib Bani Umayyah. Apa boleh ustaz ni? Bukan Najib tu. Najib dengan mana cerdik. Najib Bani Umayyah. Ya, orang yang cerdik di kalangan Bani Umayyah. Wa innahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu, dan besok di hari akhirat dia akan dibangkitkan di hadapan Allah seorang-seorang. Mana special dia ni. Wa qala Maimun bin Mihran, seorang ulama tabi'in bernama Maimun bin Mihran mengatakan, kanatil ulama ma Umar Abdul Aziz talamizatan atau talamizatun. Dia kata apa talamizatan? Dia kata apa? Ulama di zaman Umar Abdul Aziz, ketika Umar Abdul Aziz menjadi YB, Umar Abdul Aziz ni, dia lepas pada semayang apa semua, dia akan mengajar, dia akan bagi kuliah. Dan yang hadir kuliah di tuan-tuan bukan orang awam, orang biasa macam kita, tetapi para alim ulama. Allahu Akbar. Maknanya apa? Umar Abdul Aziz ni ulama. Jangan main. Tuan-tuan kalau baca sejarah ya, antara persamaan antara khalifah orang Islam dengan raja-raja Rom, Kaisar Rom, apa persamaan mereka? Dulu syarat nak jadi YB, syarat nak jadi khalifah, mesti orang alim ulama, confirm. Tuan-tuan baca sejarah, majoriti YB khalifah semua ulama belaka. Benda yang sama berlaku di kalangan raja-raja Rom. Yang jadi raja-raja Rom ni bukan cikai-cikai, tahu tak? Semua tu padri-padri hebat-hebat. Contoh Najasyi, kan raja Ethiopia. Itu bukan sembarangan Najasyi itu. Dia mengkaji Taurat, mengkaji Injil, mengenali detail Nabi Isa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Raja Najasyi, walaupun dia tak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila dia dengar explain yang diceritakan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia terus beriman. Sebab dia tahu ni benar, betul benda ni. Sebab dia ada ilmu. Dia seorang padri, bishop yang alim. Begitu juga sebagaimana seorang sahabat Nabi bernama Abu Sufyan yang disoal siasat oleh Hercules, Raja Rom. Detail soalannya. Dan Hercules ni bukan sebarangan.
padri, orang alim. Tu tuan-tuan, dulu punya cerita. Sekarang tak. Sekarang kita yang lantik YB ikut suka kita. Hok bongok pun ada, kau tahu tak? Kan? Hok bengong pun ada. Hok alim pun ada juga. Sebab tu kita kena ingat, apa yang kita lantik tu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Abu Nu'aim bi sanadin sahihin an Rayyah bin Ubaidah qala. Seorang tabi'in bernama Rayyah bin Ubaidah bercerita satu kisah yang pelik. Qala kharaja Umar bin Abdul Aziz ila salah. Satu hari Umar Abdul Aziz nak pergi sembahyang. Tiba-tiba wa syaikhun mutawakki'un ala yadihi. Tengah-tengah Umar Abdul Aziz nak keluar tu, apa kata Rayyah bin Ubaidah? Tiba-tiba aku nampak ada seorang tua orang tua ni. Dia paut tangan Umar Abdul Aziz, dia bertongkat dengan tangan Umar Abdul Aziz. Jadi Umar Abdul Aziz pun pegang pakcik tu, orang tua tu, dia berjalan, bercakap, berjalan. Dan orang tua ni bergayut, cakap macam itu. Faqultu fi nafsi. Lalu Rayyah bin Ubaidah ni duk tengok, dia kata apa? Inna hadza syaikhun jaf. Dia kata, apalah orang tua ni, tak tahu ke ni? Ini khalifah ni. Kau main-main bergayut pula dengan khalifah ni. Betul lah orang tua ni. Dia marah itu. Tapi tak cakap lah. Dia cakap dalam hati dia. Falamma salla wa dakhala lahiqtuhu. Setelah selesai sembahyang, Umar Abdul Aziz pun keluar. Rayyah ni, dia jumpa Umar Abdul Aziz. Dia pun kata apa? Aslahakallahu ya Amir. Man syekhul ladhi yattaki'u ala yadika. Dia pun kata, ya Amirul Mukminin. Orang tu mana tu yang duk bergayut dekat tangan khalifah ni? Dia tak tahu ke khalifah ni orang yang perlu dihormati. Dia bukan gayut pula. Lalu apa kata Umar Abdul Aziz? Ya Rayyah, ra'aitahu? Wahai Rayyah, kau nampak ke orang tua tu? Lah nampak lah. Lain macam tuan-tuan, lain macam. Maknanya apa? Orang lain tak nampak. Yang nampak siapa dia? Umar Abdul Aziz dengan tabi'in ni. Ara'aitahu? Kau nampak ke? Aku nampak lah. Apa kata Umar Abdul Aziz? Kalau kau nampak, ma'ahsabuka illa rajulan salihan. Maknanya engkau seorang yang saleh. Kenapa pula? Zaka ahi al-Khadir. Kata Umar Abdul Aziz, yang bergayut dekat tangan aku tu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Atani fa'alamani anni sa'ali amra hadhil ummah. Dia datang, dia bergayut dekat tangan aku, dia kata apa? Wahai Umar, engkau akan memerintah umat ini dengan penuh keadilan. Sebab tu tuan-tuan, jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah, antaranya al-Imam Nawawi berpendapat Nabi Khadir hayyun yurzaqu, masih hidup sampai sekarang. Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang. Janganlah pelik. Apa nak peliknya? Kerja Allah belaka, Syekh. Tak ada yang pelik. Kalau kita sedia maklum, Nabi ada seorang sahabat bernama Salmanul Farisi. Berapa umur dia? Hampir-hampir ittifaq ulama mengatakan umurnya 250 tahun, tuan-tuan. Dalam masjid ni ada tak orang umur 100 tahun? Ada. Kalau ada pun kita dah pening tengok dia kan. 100 tahun pening kita. Salmanul Farisi 250 tahun. Tuan-tuan semua, qala buya bil khilafati bi ahdin min Sulaiman fi Safar sanata 99. Beliau dilantik menjadi khalifah setelah kewafatan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 99 Hijrah. Famakatha fiha sanataini wa 5 ashhurin. Tetapi Umar Abdul Aziz memerintah tak lama, hanya 2 tahun 5 bulan sahaja. Orang baik, tuan-tuan, orang saleh memerintah 2 tahun 5 bulan. Tapi sampai sekarang tahun 2022 namanya disebut di masjid ini, tuan-tuan. Menjadi kenang-kenangan sebab adilnya, waraknya dia, luar biasanya dia. Memerintah 2 tahun tu, dia punya keadilan macam orang memerintah 200 tahun. Hebat Umar Abdul Aziz ini. Naha
nahwa khilafati As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seperti lamanya zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 5 bulan. Malafihal ardh adlan, memerintah dengan penuh keadilan. Walamma kuriya kitab al-ahdi bismi uqira. Cerita tentang pelantikan Umar Abdul Aziz ini panjang tuan-tuan, saya ringkaskan. Sulaiman bin Abdul Malik merupakan sepupu kepada Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik ini tuan-tuan, dia ada seorang penasihat, seorang ulama. Apa nama dia? Allah lupa. Siapa ingat? Lupalah pula pagi ni tuan-tuan. Oksigen lambat masuk dalam otak. Ala kulli hal, dia ada seorang penasihat dan dia cukup rapat dengan ulama ni. Sulaiman bin Abdul Malik ni, apa-apa hal masalah negara dia akan rujuk dengan ulama ni. Ana lupa nama dia. Lalu satu hari Sulaiman bin Abdul Malik ni rasa tak sedap, sakit. Dia pun dia ambil kertas, dia tulis beberapa nama. Dan dipanggil ulama ni, penasihat dia. Dia kata, wahai tuan guru, ini senarai nama. Tok guru ni kata apa? Senarai nama apa wahai khalifah? Inilah nama pengganti aku. Kalau aku mati besok, inilah pengganti aku. Lalu ulama ni tanya, siapa dia orang ni wahai khalifah? Anak aku. Dia ada 2 nama. Nama pertama, ulama ni kata, wahai khalifah, saya berpendapat anak tuan ni tak layak jadi khalifah. Sebab dia masih muda, dia tak matang. Sedangkan jawatan khalifah bukan boleh main-main. Menjaga negara yang banyak, rakyat yang ramai. Anak khalifah tak layak, dia masih muda lagi. Baiklah. Nama yang kedua pun ditanya, ini yang siapa ni? Anak aku juga. Mana anak tuanku? Ada kat mana? Anak aku sekarang tidak ada di Syam, tetapi pergi berjuang berjihad fi sabilillah, tengah berjuang berjihad. Apa kata ulama ni? Wahai amiral, wahai khalifah, kalau anak tuan meninggal dunia syahid, siapa nak ganti? Betul juga. Lalu 2 nama ni dipadam tuan-tuan. Beberapa hari kemudian khalifah panggil balik ulama ini, dan ulama ni masuk menghadap, minta senarai nama yang bakal menjadi khalifah pengganti kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah dilihat beberapa nama, lalu tiba-tiba Sulaiman bin Abdul Malik terkeluar nama Omar bin Abdul Aziz. Apa pendapat kamu tentang Omar bin Abdul Aziz? Apa kata ulama ni? Dia kata, ya amiral, ya khalifata, wahai amiral mukminin, kalau tuan lantik Omar Abdul Aziz menjadi khalifah, sesungguhnya tuan sudah menyediakan jawapan yang selamat di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tu tuan-tuan. Ya, orang yang pengganti khalifah ini, orang ini bila tuan lantik, tuan dah ada jawapan yang selamat bila berhadapan dengan Allah di hari akhirat nanti. Maknanya apa? Maknanya kita sebagai rakyat yang memangkah pemimpin dalam pilihan raya, kita akan disoal oleh Allah Ta'ala, kenapa kau pangkah dia? Kita akan disoal oleh Allah Ta'ala. Kau ingat boleh burn macam tu? Tak. Allah akan tanya, kenapa kau pilih dia? Lalu tuan-tuan, kata Sulaiman bin Abdul Malik, baiklah, rahsiakan nama ni, rahsiakan. Sebab anak beranak khalifah tengah berebut kuasa. Sulaiman bin Abdul Malik ada adik-beradik. Dia pun ada sepupu sepapat yang lain. Semua duk lobby nak jadi khalifah ni. Kecuali Umar Abdul Aziz, dia tak pernah lobby dan dia tak pernah terhingin, tak pernah kebuluk nak pegang jawatan khalifah. Lalu apa kata Sulaiman bin Abdul Malik? Panggil semua anak beranak aku. Masa tu dia rasa dia makin tak sihat kan. Kemungkinan dia akan mati dalam beberapa hari lagi. Dan minta diorang berbai'ah dengan nama dalam kertas ini. Tak ada seorang pun tahu. Dirahsiakan. Lalu ulama ni pun tuan-tuan, dia bawa keluar surat tu yang ada nama Umar Abdul Aziz. Dia kata apa? Contohlah, dia kata, tuan-tuan semua,
Ini semua anak beranak khalifah belaka ni, anak beranak belaka, adik-adik dia. Di tangan saya ada nama bakal calon khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Arahan daripada khalifah mengatakan, dan khalifah masih hidup, tengah gering, tengah sakit, tuan-tuan dikehendaki berbai'ah dengan nama yang ada dalam surat ini. Jadi dia orang duk tanya, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Tak boleh bagi tahu, rahsia. Semua kena bai'ah. Jadi orang ni duk bai'ah lah. Dia kata gini lah bahasa mudah, kami berbai'ah dengan nama yang ada dalam surat ini untuk taat setia. Siapa yang tak bai'ah, pancung kepala. Pancung kepala, cakap banyak. Bai'ah belaka. Bila bai'ah belaka tuan-tuan, ulama ni masuk dalam bilik khalifah bagi tahu, alhamdulillah wahai khalifah, mereka semua telah bai'ah. Keesokan harinya, khalifah kata, buat sekali lagi. Pastikan sekali lagi. Bawa surat tu buat kali kedua, bai'ah kali kedua. Kali kedua ni anak beranak khalifah dah tak puas hati. Siapa orangnya? Bagi tahulah siapa orangnya. Tak boleh bagi tahu. Bai'ah dulu. Dia bai'ah tuan-tuan kali kedua. Bila bai'ah kali kedua, lalu Sulaiman bin Abdul Malik izinkan sebutkan nama orang tu. Masa nak sebut nama ni, anak beranak duk debur belaka. Dan nama aku kot, nama aku kot, nama aku kot. Aku baik. Aku biasa main golf dengan khalifah. Aku biasa bagi bla bla. Bila sebut tuan-tuan, nama yang dicalonkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik ialah Omar bin Abdul Aziz. Bila dia sebut nama Omar bin Abdul Aziz, anak beranak khalifah kata, mengamuk. Kenapa nama dia naik? Omar Abdul Aziz tuan-tuan, bila dengar nama dia, terus pingsan. Pingsan. Kalau nama tuan-tuan naik dari jalan macam pingsan ke sujud syukur ke melompat. Jadi YB aku. Seronok kan? Seronok lah. Orang lantik kita. Omar Abdul pingsan kau tu, tak sedar ke diri. Bila dia bangun daripada pingsan sedar tuan-tuan, dia kata dekat ulama ni, wahai tuan guru, tolong minta kepada khalifah tarik balik, jangan calonkan saya. Tolong jangan calonkan saya. Tak. Ini merupakan muktamad daripada khalifah. Engkau yang bakal menjadi khalifah. Elok dia dilantik, meninggal orang tu tuan-tuan. Meninggal Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi malam tu Umar Abdul Aziz tak boleh tidur, duk serabut fikir ni. Aduh, bila aku jadi khalifah. Besok Sulaiman bin Abdul Malik dah habis main jenazah, ditanam dekat kawasan perkuburan. Umar Abdul Aziz duduk dekat tanah perkuburan ni, duduk fikir, ya Allah, begaklah. Ni hari pertama ni, dia akan dilantik jadi khalifah tau. Elok je tanah perkuburan dah rata. Dan diorang takkan melengah-lengahkan sebab pelantikan khalifah mesti disegerakan. Nanti negara Islam tak ada pemimpin, mesti disegerakan. Tengah-tengah Umar Abdul Aziz letih dekat kubur ni tuan-tuan, tiba-tiba dia dengar bunyi derapan kaki kuda banyak. Bram. Dia dengar benda ni. Lepas tu dia dengar bunyi orang berkawat. Ke kanan! Pusing! Siap! Sedia! Gitulah tuan-tuan semua. Ini kan hari kebangsaan tuan-tuan. Relax lah. Kalau aku buat relax, aku tidur pula. Biar aku jekah kau pagi-pagi. Siap! Sedia! Luruskan barisan. Jadi Umar Abdul Aziz kata, apa benda ni? Dia paling ke belakang, tengok orang dah berkawan. Datang wakil istana kata, wahai khalifah yang baru dilantik, silakan. Kenderaan rasmi dah sampai. Rolls Royce, bahasa mudah lah kan. Yang kereta kudanya, apa bendanya. Umar Abdul Aziz bila tengok, mali wahadha, dia kata, apa benda semua ni, aku tak nak. Umar kata, aku tak nak. Dia kata, aku tak nak naik. Habis tu tuan nak naik apa? Tuan bakal khalifah. Dia kata, ambil baral aku. Baral, dia ada seekor baral. Baral ni kecil-kecil lah. Aku itu kenderaan aku tak nak naik. Hari pertama tuan-tuan, berubah sikap dia, berubah. Kan saya kata tadi, dia masa YB hidup di mewah kan. Smart orangnya kan.
Hari pertama jadi khalifah, berubah terus hidup dia tuan-tuan. Dia kata, nahani anhu. Aku tak nak naik, aku tak nak. Kenderaan khalifah tu dia reject tuan-tuan. Dia naik keldai dia. Lepas tu polis tu siap berkawat. Dia kata, tak payah berkawat. Bersurai. Dia kata, oh bersurai lah. Tak bodoh dia. Sampailah masuk dalam masjid. Orang ramai dah tunggu ramai-ramai ni. Rakyat dah ramai ni. Tak sabar nak bai'ah dengan khalifah baru. Dia pun naik atas mimbar. Dia kata apa? Ayuhan nas, ini qad khala'tul bai'ah fi a'nakikum. Pada hari ini, aku letak jawatan. Aku serahkan bai'ah kepada kamu semua. Aku cabut bai'ah kamu dan aku letakkan jawatan. Letak jawatan. Hari pertama letak jawatan je. Kita bukan letak jawatan. Dah berpuluh tahun tak nak letak jawatan ni, betul tak? Pertahankan kursi sampai berakong, tahu tak? Kita ni, dia hari pertama letak jawatan terus. Bila dia letak jawatan tuan-tuan, orang kata, kami nardakum khalifatan. Kami redha engkau jadi khalifah, kami nak engkau jadi khalifah, engkau khalifah kami. Lama Umar Abdul Aziz tunduk dekat atas mimbar, tak angkat-angkat kepala, tunduk je. Gitu. Dia sedih dia, bimbang dia. Lalu dia pun bangun. Apa dia kata? Khutbah pertama dia, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas, innahu la kitab ba'da al-Quran. Sesungguhnya tidak ada kitab selain daripada Al-Quran. Wala nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inni lastu bifaridin walakinni munfiz. Aku bukan orang yang menetapkan perundangan, membuat undang-undang, tetapi aku merupakan orang yang melaksanakan undang-undang. Walastu bimubtadi'in walakinni muttabi'. Aku bukan orang yang membuat bid'ah, tetapi aku merupakan orang yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu bi khairin min ahadikum walakinni asqalukum hamlan. Dan aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu, tetapi aku lah yang paling berat bebanan di kalangan kamu. Wa inna rajulal harib minal imami zalim laisa bizalim. Kalau ada di kalangan rakyatku yang lari daripada pemerintah yang zalim, dia bukan orang zalim, tetapi pemerintah itu yang zalim. Ala la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi. Ketahuilah, tidak ada ketaatan bagi mana-mana makhluk yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun turun daripada mimbar, habis. Tuan-tuan. Jadi di balik rumah dia. Last correct 5 minit tuan-tuan. Dia letih tuan-tuan. Dia letih, dia duduk rumah, dia baring. Tengah-tengah dia baring tu, dia letih tuan-tuan. Jadi khalifah hari pertama dia letih sangat. Tiba-tiba anak dia masuk. Anak dia nama Abdul Malik. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayah nak buat apa ni? Abah nak buat apa? Kata Umar Abdul Aziz, wahai anakku, abah letih sangat, abah tak larat, abah letih. Abah nak rehat kejap nak. Tuan-tuan, anak dia kata apa? Abah dah jadi Amirul Mukminin. Abah dah jadi khalifah. Abah tahu tak rakyat abah ramai kat luar tu? Berjuta rakyat abah dekat luar. Abah tahu tak? Tahu. Abah tak tengok ke rakyat abah? Abah tak larat. Abah nak rehat nak. Nanti abah bangun tidur, abah tengok rakyat. Apa nak dia kata? Abah kata abah nak tidur. Kalau kejap lagi abah tidak, abah mati. Apa abah nak jawab di hadapan Allah? Allahu Akbar, anak dia kata. Kalau abah mati, abah nak jawab apa di hadapan Allah? Bila anak tu kata macam tu, terbangun Umar, terbelalak biji mata dia. Allah! Terus tak jadi tidur tuan-tuan. Dia pegang anak dia cium anak dia kata apa? Alhamdulillahillazi akhrajani min sulbi man yu'inani ala dini. Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan engkau daripada tulang sulbiku, yang membantu aku di atas agama ini. Allahu Akbar. Tengok anak dia macam mana? Anak dia warak sangat tuan-tuan. Warak yang luar biasa. Allahu Akbar. Lalu Umar Abdul Aziz tak jadi rehat, terus bertemu dengan rakyat tuan-tuan. Begitulah. Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz
Dan ceritanya amat panjang tuan-tuan. Panjang cerita Umar Abdul Aziz, insya-Allah. Lain kali kita sambung lah. Ni kalau aku sambung juga ni, aku rasa tinggal aku seorang lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Kalau ada rezeki, InsyaAllah kita akan bertemu untuk menyambung cerita Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Dan untuk akhir tuan-tuan, sebagai sedikit pengumuman, kami di Shah Alam ada sebuah mahad namanya Mahad Turas Al-Islami. Dan dalam sekarang insya-Allah dalam usaha untuk membuat bangunan wakaf, ya, pembinaan Mahad Turas. Mahad Turas ini merupakan mahad mengajar kitab talaqi, mengajar pondok lah senang cerita. Cuma kami di Shah Alam tu taklah pondok macam tuan-tuan pondok kat kampung. Ya, kami kena menyewa bangunan. Tapi pengajian ni pengajian sistem pondok talaqi kitab-kitab turas. Jadi kalau tuan-tuan nak berwakaf, kita sediakan kotak di belakang sana, ya. Sekian daripada ana aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.